saya berhempas pulas pergi hantar sebenarnya kat rumah awak tu. Sebab saya nak awak ada benda tu. Tak semua orang ada mesin pencetak, ada printer. Jadi that's why lah saya bagi benda tu. Okay, yang lain mana? Seru sikit kawan-kawan awak dalam grup tu. Betul, memang awak tengok balik rakaman. Tapi kalau boleh, kalau saya kata awak tak ada masalah lain, tak ada masalah apa-apa, lebih baik Google Meet. Okay, sebab awak boleh dekat saya direct. Okay. Baik, sihat semua. Saya nampak Alia ada ni. Alia sihat Alia? Sihat. Sambil kita cakap-cakap ni sambil sihat Alia. Saya nak tahu awak ada bersama saya ke tidak. Soalan senyap tak tahu apa dia. Alright, Alia, kita ada Elvin. Sihat Elvin? Elvin sihat Elvin? Ada. Elvin sihat? Sihat. Okey. Sihat. Elvin dah buat belum? Dah mula buat? Dah mula buat? Ya cikgu. Sofia sihat? Hai Dija. Sofia Ya sihat? cikgu. Sufiza pun sihat ya? Ini gaduh ke apa? Duduk guna lain-lain handphone? Tak adalah cikgu. Fiza? Okay. Fatihah okey? Fatihah dah mula buat belum Fatihah? Dah, Dah. minggu lepas punya dah buat sikit-sikit. Okey. So hari ni boleh hantar lah. Boleh hantar untuk saya semak sikit-sikit Okey. Lia okey Lia? Lia dah mula buat. Aina Okey. line tak stabil Aina? Sini hujan. Okey, faham. Sebab saya pun selalu juga terkeluar ni. Nasib-nasib lah ni Okey, sebab sebenarnya saya nak bagi rakaman tapi saya takut awak ada soalan tapi berdoa je lah mudah-mudahan line saya okey, saya boleh teruskan dengan awak. Okey. Sebab kalau live ni awak boleh terus ajukan soalan pada saya. Kalau video tu bagusnya awak boleh tengok berulang kali tetapi awak tak boleh terus direct tanya dengan saya, kena tanya melalui Telegram. Okey, tapi tak apa. Dua-dua pun bagus. Okey. Lia dah mula buat Lia? Dah mula dah. Dah mula Okey, ada masalah tak? Tak ada, okey lagi. Setakat ni okey lagi sebab nombor 7, 8 tu agak senang sebenarnya. Agak senang sebab tu saya mulakan dengan nombor tu dulu Okey, so bila awak buat soalan ni awak kena ada hi Raf. Okey, awak kena ada apa? Awak kena ada senarai semak, kena ada kertas soalan. Okey, hari ini fokus kita ialah nombor 9 iaitu rancangan pentadbiran. Okey, awak dah mula masuk bahagian pentadbiran. Kalau awak tengok bahagian pentadbiran ni nanti saya akan bagi contoh satu RP yang dah siap pelajar tapi sebab saya tak nak awak confuse sebenarnya sebab tu saya tak bagi awak awal-awal. RP yang dah siap macam mana pelajar tu susun. Okey, kita tengok dulu. Okey, nombor 7, 8 biasa tak ada masalah lah Okey, sekarang kita nak fokus kepada nombor 9. Nombor 9 ni kita nak buat tentang pentadbiran. Dalam sesebuah organisasi mesti ada bahagian pentadbiran yang akan mentadbir perniagaan itu. Okey, bahagian pentadbiran kita akan kena buat macam ni contohnya. Okey, ni contoh bahagian pentadbiran. Kalau awak semak balik bahagian pentadbiran, boleh nampak skrin yang saya share ni? Boleh. Boleh Jelas tak? Jelas. Jelas Okey, cukup besar ni?
Tak perlu besar lagi ke? Cukup, boleh baca? Boleh Okey, rancangan pentadbiran ni nombor 9.0 dekat awak punya senarai semak. Awak bila buat kerja khusus, awak kena ada senarai semak yang saya bagi tu, kertas tu. Mesti ada benda itu, kena ada bersama kertas soalan. Okey, bila senarai semak tu, tujuannya apa? Tujuannya kita nak semak berapa banyak yang kita kena senaraikan dalam RP itu. Okey, kalau awak tengok 9.0 rancangan pentadbiran ini, awak ada sampai 9.4. 9.1 awak kena tuliskan jenis struktur organisasi berdasarkan perniagaan. Okey, ini contohnya. 9.2 awak kena buat spesifikasi tugas pentadbiran. Kemudian 9.3, ini masih lagi 9.2. Okey, 9.3 awak kena buat penggajian. Berapa gaji pekerja awak yang awak nak bagi. Okey, 9.3 tu ada dua Ada dua item. Satu ialah 9.3.1 iaitu jadual. Jadual imbuhan gaji dan juga jadual imbuhan dan gaji termasuk KWSP, KWSP dan juga perkeso. Alright, ini untuk 9.3.1. Okey, 9.3.2 awak kena buat bentuk insentif pekerja. Okey. Kemudian kita ada 9.4. 9.4 tu awak kena senaraikan kos-kos perbelanjaan lain. Ini termasuklah awak beli peralatan, perabot dan sebagainya. Okey, yang ini 9.4 ni nanti saya akan sentuh kemudian. Untuk hari ini saya akan sentuh, untuk masa yang singkat ni saya akan sentuh yang ini dulu sebab nak bagi awak faham dulu. Okay, sebab 9.4 tu dia melibatkan kos yang banyak. Nanti saya akan terangkan lagi. Okay, so 9.0 fokus kita ialah hari ini nak buat rancangan pentadbiran bahagian organisasi ataupun organisasi. Okay, dia ada 9.1 awak kena buat carta organisasi perniagaan awak. Okay, saya tunjukkan di sini sekejap ya. Hai Clement. Okey, saya tunjukkan dekat sini bahawa awak punya rancangan pentadbiran ni awak kena buat. Okey, yang ini berdasarkan yang saya bagi sebelum ni. Sebelum ni saya dah cakap saya buat perniagaan, contohlah saya buat perniagaan reflexology. Okey, saya faham awak semua macam seronok nak buat courier. Okey, nanti saya nak awak isi satu Google Form yang menyatakan apa nama perniagaan awak, apa jenis perniagaan yang awak nak buat. Okey, sebab saya tengok 3 soalan tu dia ada courier, dia ada perkhidmatan pembersihan dan juga reflexology. Okey, nampak macam seronok tu courier, tetapi siapa yang buat courier akan rasa, nanti awak akan rasa macam susahnya. Rasa susahnya sebab courier ni agak detail. Jadi saya cadangkan lebih baik awak buat reflexology dan juga perniagaan pembersihan. Itu lebih mudah sebenarnya. Untuk awak nak buat, memanglah awak rasa macam courier ni macam best, macam awak nampak depan mata seronok kan, tetapi dia agak menyukarkan awak untuk buat kerja khusus. Okey, sekarang ni matlamatnya awak masa tingkatan 5 ni awak buat kerja khusus, buat rancangan perniagaan ni, sebenarnya kita nak pelajar-pelajar tahu cara nak bina, cara nak buat satu rancangan perniagaan kalau awak nak memulakan perniagaan. Jadi jangan terus mulakan yang susah-susah. Awak mulakan yang senang dulu, yang awak rasa mudah awak nak buat. Okay, that's why saya cadangkan lebih baik buat reflexology dan juga lagi satu ialah perkhidmatan pembersihan berbanding courier. Courier nanti awak kena
awak kena kira satu berapa gram, berapa kos dia, lebih leceh sedikit lah. Okay? Baik. Yang pertama 9.1, ada tak kat sini yang memang buat courier? Ada tak? Ada tak siapa-siapa buat courier? Kliman buat apa Kliman? Bisnes apa? Dah ada nama perniagaan kan? Mesti dah ada logo, mesti ada nama perniagaan. Kliman buat apa? Perniagaan apa? Ya? Tak dengar saya, apa Kliman? Mikrofon awak ada masalah ke Kliman? Kalau tak boleh cakap, tulis pun boleh. Alvin buat apa? Perniagaan apa? Pembersihan. Cleaning. Pembersihan. Okey, Kliman buat apa? Tak boleh cakap Kliman. Awak macam ada masalah mikrofon. Lia buat perniagaan apa Lia? Tak ada. Saya tak dengar suara awak Kliman. Minta maaf. Mungkin mikrofon awak ada masalah kot. Awak boleh tulis Kliman. Lia buat perniagaan apa? Lia buat perniagaan apa Lia? Lia ada tak? Ya? Lia buat perniagaan apa? Pembersihan. Pembersihan. Okey. Good. Okey. Oh, Kliman masuk balik Okey, mungkin ada masalah dekat email yang mula-mula kot. Razi buat perniagaan apa Razi? Hai Razi. Razi buat perniagaan apa? Dah ada idea belum? Razi. Razi awak ada tak? Razi, awak buat perniagaan apa? Razi Hamizan, awak buat perniagaan apa? Hello Razi. Ja buat perniagaan apa Ja? Khadijah? Kebersihan tu. Pembersihan okey. Okey, majoriti buat pembersihan dan juga refleksologi lah. Pembersihan tu agak senang juga sebab kita nampak lah depan mata dan agak mudah sikit lah. Courier tu agak susah sikit. Okey, tapi kalau nak buat boleh, cuma agak detail lah. Razi mana Razi ada tak? Saya selalu panggil Razi tapi Razi tak pernah nyawak saya, tak sudi nak menyahut. Hai Razi. Razi. Seterusnya. Cikgu. Ya. Nama Ya, Aina? perniagaan, bukan nama perniagaan. Boleh tak buat nama nama kita? Nama perniagaan tu nama kita. Nama Pemilik. pemilik. Boleh? Awak contohnya? Contoh perniagaan awak? Namanya? Saya refleksologi. Jadi awak letak namanya apa? Contohnya. Bagi je contoh supaya Sendiri. letak nama apa? Aina T Refleksologi. Aina T Reflexology. Betul? T tu traditional. T tu? Traditional. Oh, Aina T Reflexology. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Nak letak nama menarik, nama perniagaan tu menarik pun boleh. Contohnya macam traditional tu kan, Aina T Reflexology tu, awak nak letak nama tambahan, contohnya Aina Meletup, kan? Letak nama yang canggih-canggih pun boleh, tak ada masalah. Sebab nama perniagaan tu pun kena best. Sebab apa? Sebab bila nama perniagaan tu best, orang macam tertarik nak tahu apa perniagaan itu. Okay? Contoh macam pelajar saya tahun lepas, dia buat burger tu, dia letak nama perniagaan dia burger 4 kaki. 4 kaki tu kenapa? Sebab semua dia perniagaan dia jual perniagaan
burger kambing, burger lembu, semua yang haiwan yang 4 kaki lah. That's why dia letak nama dia burger 4 kaki. So nama perniagaan tu kena menarik. Okay, boleh saya teruskan? Hai Esther, baru join Okay, hai, selamat pagi. Lagi siapa yang baru join? Okay, Datuk saya terlepas pandang mengalu-alukan awak. Alright, okay, teruskan. Seterusnya saya nak tunjuk awak 9.0 ni tadi rancangan pentadbiran. Kita kena buat ni. Okay, 9.1 awak kena buat benda ni. Awak kena buat carta ini. Okay, awak kena buat carta ni. Carta ini, okay, kalau rujuk pada soalan, dalam soalan memang dia cakap pengurusan dia nak seorang. So memang awak kena letak pengurus seorang. Lepas tu dalam soalan dia kata staf sokongan dia nak 2. Okay, staf sokongan dia nak 2. So bila staf sokongan 2, kita letak kat sini 1 dan 2. Ini memang dalam soalan. Awak jangan ubah carta ini. Faham Maksudnya bukan ubah carta ni tak boleh. Boleh. Maksud saya jangan ubah yang ini. Nombor 1, nombor 2 ni jangan ubah. Sebab dia nak memang 2 orang. Pengurus 1, staf 2. Kemudian dia nak operasi. Ini dalam soalan, tak boleh ubah. Operasi ni yang mana? Operasi ni ialah orang yang kerja dekat bahagian bawah ini. Ini dia nak 3 orang. So, saya letak ayat saya macam ni. Perniagaan Aisyah Indah Kaki. Indah Kaki ni ini saya ambil sedikit lah, maksudnya kaki cantik kan. Kita buat metafora sikit. Perniagaan Aisyah Indah Kaki Reflexology diuruskan oleh pemilik tunggal iaitu, okey, ayat ni awak ambil saja, awak gantikan yang merah-merah ni nanti dengan ayat awak. Okey, 5 orang pekerja ni pun tak payah ubah. Ikut saja. Lepas tu saya buat carta ni, saya dah buat carta ni untuk rancangan pentadbiran. Bawahnya saya letak carta organisasi perniagaan Aisyah Indah Kaki Reflexology. Awak jangan main taram lukis macam ni letak, lepas tu tak ada tajuknya apa. Kena ada tajuk. Okey, untuk memudahkan awak, saya faham sebab setengah pelajar ada yang lukis gunakan handphone. Agak susah awak nak lukis benda ni kalau guna handphone. Jadi saya ambil inisiatif, saya bantu awak. Okey, saya bantu sedikit. Tetapi awak janganlah cikgu dah lukiskan ni. Okey, senangnya. Tak, maksudnya kena ada kreativiti. Kena ada kreativiti. Awak cantikkan dia, awak buat colour ke dalam dia sikit. Tapi colour janganlah sampai ni kalau macam ni saya groupkan jadi kalau awak nanti nak lukis ke awak nak ubah sikit, awak buat ungroup. Okey. Kalau awak nak letak warna ke boleh. Awak cuba format objek, lepas tu awak letaklah dalam dia awak nak warna apa. Kalau siapa yang guna komputer mungkin akan lebih senang berbanding orang yang guna handphone. Okey, kalau awak ada komputer gunalah, kalau tak ada kalau awak tak ada komputer awak guna handphone pun mungkin insya-Allah awak boleh dipermudahkan. Saya doakan ya. Okey, untuk mudahkan awak, boleh saya dah lukiskan dekat sini. Saya dah bagi pun dalam soft copy. Saya dah bagi dalam bentuk soft copy kepada awak. Yang saya letak nama tajuk dia ialah tapak. Saya dah tulis tapak pelajar. Awak rujuk dekat situ. Kalau awak tak masuk kelas, awak pun tak tahu saya bagi tu apa benda. Jadi tujuan awak masuk kelas ni supaya awak tahu apa benda cikgu ni bagi kan. Okay, Atira Atira. Hai Tira. Awak ada kelas lain ke sebelum ni? Ramai yang macam lambat masuk hari ni? Okay. Saya nak kena cari balik. Kat mana tadi Alamak. Okay, sampai dekat sini tadi. Okay, okay, ini yang saya punya. Ini perniagaan saya. Saya guna macam ni. Seorang pengurus, lepas tu seorang penyelia. Kemudian ada penyelia kedua. Ini jangan ubah yang atas ni. Lepas tu yang bawah ni saya letak 3 pekerja di bawah 1 penyelia. Penyelia yang pertama. Okay, tetapi dia tak syaratkan. Dekat bahagian ketiga ni dia tak syaratkan pekerja ni nak letak bahagian mana. Okey, tetapi awak kena
Okay, kalau nak bagus, awak buat lakaran dulu. Lukis dulu dekat mana-mana kertas. Kalau nak bagus, awak lukis dulu kat kertas. Buat dekat buku awak pun boleh. Dekat buku awak tu awak buat satu bahagian awak punya lakaran rancangan perniagaan. Okay, awak buat dekat satu buku kosong ke, awak tulis kat situ lakaran rancangan perniagaan awak. Daripada mula, awak buat lakaran dekat situ. Buat tulisan tangan awak. Okay, lepas tu apa awak kena buat? Okay, macam ni, saya buat macam ni sebab saya fikir saya nak pengurus saya seorang. Pengurus tu siapa? Pengurus kita. Nama awak yang letak dekat pemilik tadi kan hari tu. Okay, lepas tu penyelia tu yang mana? Penyelia tu terpulang pada awak. Awak nak ambil pekerja yang mana? Awak ada 5 pekerja kan? Staf sokongan ada 2, lepas tu pekerja biasa ada 3. Awak nak ambil pekerja yang mana tu tak kisah. Tapi awak letak dia penyelia 1, penyelia 2. Bawah dia awak letak nama orang tu. Siapa yang awak nak letak. Nama ni nak dapat mana? Nama ni yang hari tu awak letak dekat maklumat pekerja. Okay? Macam saya, sebelum saya lakar benda ni, saya dah fikir dulu dah. Saya sebagai pengurus, kemudian saya nak penyelia operasi. Penyelia 1 ni ibaratnya saya nak letak dia sebagai penyelia operasi. Dia yang jalankan perniagaan, dia yang banyak menyelia pekerja di bawah dia. Sebab perniagaan saya ni ialah refleksologi. Maksudnya kalau ada urut pelanggan, barulah ada income masuk kan. Jadi saya perlukan pekerja saya semuanya di bahagian urutan. Jadi semua pekerja saya letak di bawah penyelia 1. Okey, lepas tu saya fikir macam ni. Penyelia 2 saya nak letak dia di bahagian promosi. Dia buat pemasaran. Dia yang buat iklan, dia yang buat brosur dan sebagainya. Dia yang promote perniagaan ini di Facebook, Instagram dan sebagainya. So saya letak dia di bahagian penyelia 2. Okay. So benda ini, lakaran ini bukanlah suka-suka kita lukis, tetapi ada maksudnya. That's why awak kena rancang dahulu perniagaan awak itu di sebuah buku kosong. Awak beli je buku nipis-nipis tu. Awak rancang dulu bahagian pentadbiran awak nak buat apa. Siapa awak nak letak dekat sini, siapa awak nak letak dekat sini, dan ini apa fungsinya. Macam saya fikir semua pekerja saya nak letak di bahagian operasi. Pemasaran biar penyelia ni buat seorang-seorang. Okey, penyelia yang pertama ni dia akan uruskan pekerja-pekerja ni. Dia akan buat jadual dan sebagainya. Itu semua kena berhalusinasi sikit. Awak kena berangan sikit. Ibaratnya awak bos sekarang ni, awak dalam satu perniagaan awak buka, so awak kena fikirkan perniagaan awak ni awak nak buat macam mana. Okey, cikgu, boleh tak, ni soalan untuk ni. Ada tak soalan untuk saya? Ada tak nak tanya tentang carta ni? Setakat 9.1 kita nak buat carta ni, ada tak soalan? Awak kena tanya kalau awak tak tanya, saya tak tahu apa yang awak tak faham. Awak tanya. Cikgu ada soalan tak? Ada soalan? Cikgu. Ya, bagus Aina. Hai Iqbal, selamat pagi. Selamat datang. Perniagaan ya Aina. Boleh campur-campur bangsa tu? Boleh. Boleh campur-campur bangsa. Awak nak ada pekerja Melayu ke pekerja Cina, India boleh. Cuma dengan syarat. Dia tak syaratkan ada bangsa dalam skema, dalam apa? Senarai semak. Bagus soalan awak Aina. Okey, dia tak syaratkan dalam ni bangsa apa. Tetapi dia ada syarat dekat nombor 1 tu, kalau awak perasan, warga negara Malaysia. Maksudnya awak tak boleh ambil pekerja dari Indonesia ke Bangladesh ke jadikan pekerja awak. Sebab nanti awak memerlukan, bila dekat maklumat pekerja tu awak memerlukan nombor IC dia kan. Walaupun IC tu IC yang awak reka, tetapi kalau awak dah letak nama dia macam pelik-pelik Woko Wijoyo lah kan, orang macam expect di Indon kan. Jadi kat situ dah tak menampakkan dia warga negara Malaysia. Jadi awak kena cari pekerja yang konon-kononnya warga negara Malaysia. Bangsa Cina ke India ke tak kisah. Okey? Lepas tu ada soalan lain? Saya menunggu ni soalan. Cepat. Sebelum kita pergi kepada 9.2, ada soalan tak? Cikgu.
Macam Ya. kalau kita nak ambil Ya, daripada orang negeri lain boleh ke? Kira, okey. Orang negeri Ya. lain boleh selagi dia menetap di macam awak buat perniagaan kat Batu Pahat kan. Tapi dia orang tu katalah orang Kelantan tapi dia menetap di Batu Pahat. Boleh. Macam tu boleh. Tak ada masalah. Cuma IC dia je lah kan. Dia tak akan 01 Johor kan. Dia mungkin 0 berapa, 04 ke 05 tak kisah. Tak kisah. As long as dia warga negara Malaysia. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak tunjukkan tadi saya bagi contoh ini ni perniagaan saya. Okey, tapi untuk perniagaan awak, cikgu saya tak nak pakai carta ni. Boleh tak saya nak pakai carta lain? Boleh. Saya ada sediakan untuk awak sebab saya faham ada pelajar yang lukis guna handphone agak sukar. Jadi saya dah lukiskan untuk awak. Saya bantu awak dekat sini lah. Kat mana saya boleh bantu, saya bantulah pelajar saya Kesian kat awak. Saya faham situasinya. Okey, jadi saya ada sediakan tapak pada awak tu. Kan, dekat dalam Telegram saya ada bagi, tajuknya ialah tapak pelajar. Okey, awak masukkan ni contoh 9.1 perniagaan. Apa nama perniagaan awak? Diuruskan oleh pemilik tunggal iaitu nama awak dekat sini dengan dibantu oleh 5 orang pekerja. Itu jangan ubah sebab pekerja memang 5. Tetapi sebenarnya dalam soalan tu dia kata 5 minimum. Cikgu saya nak tambah jadi 6, boleh tak? Boleh. Kalau awak nak jadikan dia 6, contohlah katalah awak nak kata kat sini awak nak 2, lepas tu kat sini awak nak lagi 2. Jadi awak punya pekerja kat sini 2, 4 kan? Sedangkan staf sokongan dia kata minimum 3, tapi awak nak minimum awak 4, boleh, tak ada masalah. Cuma saya bagi tahu risikonya. Cuma perniagaan awak ni baru mula. Saya kena ingatkan awak, perniagaan awak ni baru mula. So pekerja awak jangan ramai-ramai sebab pekerja awak dibayar gaji paling sikit pun minimum minimum untuk pekerja operasi yang bawah ni minimum gaji dia 1,200. So kalau 3 dah 3,600. So kalau katalah awak nak buat dia sampai 4, 5, 6 pekerja boleh. Tapi dia akan melibatkan nanti kewangan awak. Awak kena bayar gaji banyak pada pekerja awak dan takut awak tak banyak untung. Okay? That's why yang saya bagi ini ialah yang basicnya. Maksudnya saya ikut soalan. Saya tak nak ubah sangat sebab saya takut nanti di-effect kepada gaji pekerja, saya terpaksa bayar gaji banyak. Okay, so yang ini nanti awak masukkan nama perniagaan awak. Okay, tapak ni saya dah bagi dalam bentuk Microsoft Word. So awak boleh type sebenarnya. Awak boleh type. Okay. Awak boleh type terus tapi awak kena save 2 kali. Save satu. Save as satu sebagai Word. Awak simpan satu supaya sebagai Word. Awak save lah 2 nama. Maksudnya contohlah kalau katalah Atira save as rancangan pentadbiran Atira 1. Lepas tu awak simpan lagi satu tu save as rancangan pentadbiran Atira 2 ke kan. Lepas tu awak simpan satu lagi dalam bentuk PDF kalau boleh. PDF tu yang awak kena hantar kat saya. PDF tu sebab dia kalau kita save dia tak akan berubah. Kedudukan dia tak akan berubah. Jadi kalau awak bagi dekat saya tu, kalau saya tanda tu saya dapat yang original lah. Tapi kalau awak nak bagi saya dalam bentuk Word boleh juga. Cuma kalau saya dapat tu mungkin lari-lari sikit lah dia punya kedudukan dia tu Kalau dekat PDF tu bila awak save as PDF, dia tak akan berubah. Mungkin awak tak biasa guna komputer. Lepas ni gode-gode sikit. Lepas ni kena pandai guna komputer. Nak jadi businessman kan? Kadang-kadang kita kata macam cikgu saya tak nak jadi businessman pun. Okey, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya ilmu bisnes ni awak tak boleh lari. Sebab sekurang-kurangnya kalau awak tak berniaga pun, awak jangan sampai kena tipu dengan orang. Okey, sebab bisnes ni, kalau orang yang tahu bisnes tapi yelah dia tahu ilmu tu, dia takkan mudah kena tipu. Okey, kalau awak tak nak guna carta yang ni, ini carta yang saya guna tadi. Yang ni saya guna tadi. Yang ni saya guna tadi. Saya guna carta nombor 3. Okey, dia sekarang ni saya sediakan awak ada 3 set. Ada satu, ada yang kedua, ada yang ketiga saya bagi. Okey, awak rasa yang mana sesuai dengan awak? Okey, yang mana sesuai untuk awak? Okey, kalau awak rasa saya nak buat macam ni cikgu, pengurus, penyela 1, penyela 2, saya nak di bawah penyela 1 ada 2 pekerja. Okey, awak guna set nombor 1.
So nombor 2 dengan nombor 3 ni awak padam. Cara nak padam, awak klik kat sini sebab saya dah groupkan dia. Awak klik kat sini, awak delete. Okay, so yang ini awak padam. Yang ni yang baki-baki saya buat tadi ni, awak padam. Nombor 3 ni pun awak padam. Kalau awak tak gunalah, awak padam. Okay, awak padam. Jangan letak juga. Salah lah tu, nampak sangat awak ikut yang asal Okay, awak padam dekat situ. Alright. Okay, nampak tak saya dah saya dah letakkan balik macam ni. Okay, saya dah bagi kat awak soft copy-nya. So awak boleh type terus kat situ. Okay, pengurus ni awak letak nama awak, penyelia 1 awak nak letak siapa? Nama pekerja awak. Okay, letaklah dalam kurungan ni. Kurungan yang saya letak ni ialah untuk memudahkan awak letak nama pekerja awak. Okay, kalau katalah awak nak letak pengurus 1, kemudian bawahnya penyelia 1, penyelia 2, bawahnya ada pekerja 2 orang, awak guna yang set 1. Kalau awak rasa macam pengurus awak nak letak seorang, penyelia 1 di bawah penyelia ni awak nak letak siapa dia? Awak nak letak dia sama ada dia bahagian contoh awak nak letak dia bahagian pemasaran kat sini, boleh. Dekat sini awak letak dia operasi. Biasa operasi lah banyak pekerjanya sebab kita memang melibatkan perkhidmatan, so memang pekerja operasi yang memang ramai. Kalau awak letak operasi seorang, dekat sini operasi, tak logik tau. Kalau awak letak penyelia 1 ni operasi, pekerjanya seorang saja, memang tak logik. Sebab apa? Kita perniagaan ni melibatkan perkhidmatan, kita bukan jual barang. Kalau jual barang mungkin seorang je cukup. Tapi kita perkhidmatan, so memang kena banyak orang yang bekerja di bawah kita. That's why saya guna yang nombor 3 ni. Tapi kalau awak nak ubah, tak ada masalah. Awak nak guna nombor 2, saya nak letak yang ni. Ataupun awak nak letak penyelia 1 ni, pekerjanya yang ada 2 dekat sini. Sini jadi operasi. Sini awak nak letak dia bahagian apa? Pemasaran boleh. Awak tak nak letak dia bahagian pemasaran, awak nak letak dia bahagian kita kan ada pentadbiran, kita ada operasi. Masih ingat lagi tak bahagian-bahagian ni? Kita ada bahagian kewangan, kita ada bahagian pemasaran. Katalah awak nak letak dia bahagian pemasaran dan juga kewangan / orang ni di bahagian pentadbiran. Boleh macam tu. Pilih 1. Lepas tu awak masukkan nama pekerja awak. Dia dah siap bahagian 9.1. Jelas tak penerangan saya? 9.1 settle. Awak letak nama perniagaan awak. Carta organisasi pentadbiran perniagaan apa? Ya. Ya? Nama yang dalam carta tu nama penuh ke nama simple je? Nama simple je. Contohlah katalah nama dia Nur Aisyah Hanani kan, tak payah awak letak je Nur Aisyah. Saya letak kat sini, kalau awak perasan Nur Aisyah kat sini, lepas tu kat sini Aisyah Amin. Kenapa? Sebab nama pekerja dia dengan pengurus dia ada 2 orang Aisyah. Ni contoh je lah. Ni contoh perniagaan yang sebelum ni saya bagi tu, reflexology tu, saya dah letak maklumat pekerja dia. Nama pengurus dia namanya Nur Aisyah Harun. Yang pekerja 2 ni nama dia Aisyah Amin. Jadi saya letaklah Nur Aisyah, sini Aisyah Amin. Macam tu. Okay? Ada soalan lagi? Setakat 9.1 selesai. Lepas ni, habis di kelas, awak terus buat carta awak. Boleh? Sampai sini boleh? Ada masalah? Saya dah bantu awak. Mudahkan kerja awak, saya lukiskan. Okay, kalau awak rasa macam susah nanti, okay, saya nak beritahu sikit. Sebab buat carta ni bukan mudah especially kalau awak guna handphone lagi susah kan. Jadi dekat sini saya dah groupkan dia tau. Group tu maksudnya apa? Kalau awak klik satu, dia akan klik semua. Jadi kalau awak rasa macam nak alih, nak pindahkan ke tepi sikit, ke tengah sikit, awak klik kanan. Siapa yang guna laptop tu, klik kanan. Awak klik kanan, nanti awak jumpa perkataan group. Awak tekan group, kalau awak nak ubah satu je, awak tekan balik ungroup. Bila ungroup, dia akan keluar titik-titik macam ni kan. So, awak boleh alihkan dia satu-satu. Maksudnya dia dah tak dalam satu kumpulan. Tapi kalau awak nak klik balik dia group, ini kena belajar Microsoft Word pula. Okay, kalau awak nak satukan dia balik, tak nak dia bercerai-cerai, awak kena klik satu-satu. Klik satu-satu sampai klik kanan, ada tambah T, ada tanda T tu nanti, groupkan balik. Okay, ini saya bagi contoh saja. Okay, dia tak susah pun.
Okay, settle 9.1. Ada soalan? Boleh? Nanti jadi macam ni. Settle awak punya nombor 9.1. Boleh? Boleh. Dah belum? Ada soalan? Boleh Okey. Sambung terus. 9.2. Kalau awak tengok senarai semak tu, mesti ada kertas soalan kena ada senarai semak Kalau tak, awak tak faham apa benda saya cerita ni. Okey, 9.2. Awak kena buat spesifikasi tugas pentadbiran. Apa maksud spesifikasi? Awak kena jelaskan apa spek-spek tugas pentadbiran. Ini sekarang kita buat 9.0 ni ialah di bahagian pentadbiran. Di bahagian pentadbiran ni kita nak cerita apa? Kita nak cerita kedudukan setiap orang. Kita kena cerita carta dia, itu satu. Yang kedua, kita kena cerita apa tugas-tugas yang dia kena buat. Setiap orang ni dekat carta ni, dia mesti ada tugas dia tersendiri. Okey, contoh. Saya buat dalam petak macam ni. Okey, jawatannya apa? Kemudian apa tugasnya? Okey, saya bagi contoh, saya letak pengurus. Pengurus tu Nur Aisyah tu tadi. So apa dia punya tugas? Contohlah pengurus ni, awak nak letak nama pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey. Nur Aisyah ni apa tugas dia? Dia kerja dia ialah contohnya mengawal, mengenal pasti dasar misi objektif perniagaan. Okey, dia merancang. Dia sebagai bos, dia yang punya perniagaan ini, dia yang merancang strategi perniagaan. Okey, memastikan pekerja melaksanakan tugas dengan cekap. Maksudnya secara keseluruhan, dia yang akan cek semua pekerja buat kerja dengan cekap. Dia juga yang membuat perancangan ramalan kewangan. That's why dekat bahagian sini saya dah letak sini pemasaran. So, ini pemasaran yang kewangan orang ni buat. Dia merangkumi, dia bahagian pentadbir, dia juga bahagian kewangan. Okey, so memastikan visi misi perniagaan tercapai, berurusan dengan pembekal, okey, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah berkaitan, okey, mengawal keseluruhan kualiti perkhidmatan perniagaan, mengawal selia dan memantau perjalanan, menjaga kebajikan pekerja dan memastikan pekerja setia dengan perniagaan, mengemas kini akaun dan penyata kewangan. Maksudnya dia nak letak, dia sebagai pengurus, dia buat kewangan. Kalau awak tak nak macam tu, boleh awak letak kewangan dekat sini. Ni orang bahagian kewangan. Jadi dia ni pengurus, dia yang buat pemasaran pun boleh. Dia tak terikat semestinya orang ni pemasaran. Dia boleh jadi orang ni pemasar, ini bahagian pemasaran, dia buat promotion apa semua, pengurus ni. Bahagian kewangan ada satu pekerja lain, bahagian penyelia, dia saja yang buat kewangan pun boleh jadi macam tu. Okey, dengan syarat awak jangan tersalah pula. Awak cakap awak nak letak penyelia dua tu buat kewangan, awak pergi cerita yang pengurus ni yang buat kewangan. Jangan salah lah. Okey, lepas tu awak ini contoh perniagaan saya Ini contoh perniagaan saya nak buat indah refleksologi. Awak buat satu, saya pun buat satu. Supaya saya rasa apa yang awak rasa. That's why saya pun buat. Bukan apa. Awak macam pelik, kenapa cikgu buat juga indah kaki refleksologi? Cikgu ni kena buat RP juga, kenapa tak? Saya nak rasa apa yang awak rasa. Peningnya awak fikir kan, saya pun fikir juga dulu. Okey, kita sama-sama rasa. Jadi saya tahu apa yang awak muskil, apa yang awak akan ada masalah nanti. Okey? Memastikan pekerja mendapat gaji dan imbuhan yang setimpal. Sebab dia pengurus, dia kena make sure pekerja dia diberi gaji dan imbuhan yang setimpal. Okey, ini ialah spesifikasi tugas sebagai pengurus. Okey, ini awak kena buat untuk awak dapat A sebenarnya. Untuk bukan dapat A keseluruhan untuk bahagian pentadbiran je. Kalau awak nak dapat bakal yang baik, awak kena letak kat sini sekurang-kurangnya 2 ke atas. Maksudnya tak boleh kurang daripada 2. Saya letak banyak kan? Sebab saya nak dapat A++. That's why saya letak banyak-banyak. Okay, so kalau awak nak dapat bahagian ni, elemen 9.2 ni, sebab dia akan nilai satu-satu sesuatu tau. Perniagaan ni dia detail sikit cara penandaan dia. Okay, so kalau awak nak dapat kat sini, nak dapat baik, awak kena letak dekat setiap jawatan ni sekurang-kurangnya 2. So jangan letak 2 je, bagilah lebih. Awak nak dapat baik kan, awak letaklah 3 ke, bagi lebih dia akan dapat lebih. Okay, lepas tu penyelia 1, pekerja saya yang saya letak dekat sini ni, penyelia 1 ni,
Okey, saya dah letakkan. Ini perniagaan saya tau. Refleksologi, awak jangan tiru saya sebiji-sebiji. Okey. Ni perniagaan refleksologi saya. So penyela 1 saya nak suruh dia buat apa? Dia penyela 1 ni dia yang membantu pengurus mengatur dan menyusun pentadbiran perniagaan. Lepas tu dia yang memastikan aliran keluar masuk wang tunai. Okey, contohlah. Memastikan tugas-tugas, okey katalah penyela 1 ni saya tak nak letak di bahagian kewangan lah, nanti dia pening, dia dalam kerja bagi operasi kan. So dia nak pastikan aliran keluar masuk pula tak sesuai lah aliran duit ni kan. Okey, saya padam. Yang ini saya pergikan dia kepada orang yang bahagian ni. Itu sesuai pengurus Lepas tu dia pastikan pekerja menjalankan perniagaan mengikut SOP yang ditetapkan. Sebab dia bahagian operasi, pekerja-pekerja ni di bawah dia. So dia kena make sure pekerja-pekerja di bawah dia ni bekerja ikut SOP yang ditetapkan. Lepas tu memastikan pelanggan berpuas hati terhadap kualiti perkhidmatan. Menjaga kebajikan pekerja. Sebab dia bagi operasi, dia jaga semua pekerja bawah dia. Memastikan bekalan bahan minyak urutan. Bahan minyak urutan ni sebab saya berniagaan refleksologi. So saya perlukan minyak. So saya kena pastikan bekalan bahan minyak, contohnya bahan urutan, peralatan lengkap. Okey, memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih, selamat sebelum dan selepas digunakan. Ni contoh. Saya bagi banyak, awak jangan bagi banyak-banyak macam ni. Awak bagi 2, awak bagi nak selamat awak bagi 3 ke atas lah. Sebab dia syarat dia mesti 2 ke atas kalau nak dapat bagus. Awak bagi 3 pun bagus, lagi bagus Bagi 3 kat sini. Sebab tu saya kata awak kena rancang dulu, awak kena tulis dulu kat buku penyela 1 nak bagi apa, penyela 2 nak suruh di bahagian apa. Okey, lepas tu pekerja 1 dan 2. Awak tengok carta ni, pekerja 1, 2 dan 3 ni dia di bahagian yang sama. Di bawah. Katalah cikgu pekerja 1 saya buat kerja yang sama, pekerja 2 saya pun buat kerja yang sama. Boleh tak cikgu? Boleh. Jadi awak letak terus kat sini. Pekerja 1 dan pekerja 2 dia sama, kerja dia sama. Dia menguruskan kebersihan dan keselamatan penggunaan peralatan refleksologi dari semasa ke semasa memastikan pelanggan mendapat urutan dan perkhidmatan yang terbaik, memastikan bahan urutan seperti minyak dan peralatan sentiasa mencukupi, memberi layanan dan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Okey, lepas tu membersihkan peralatan dan bahan rawatan selepas digunakan, mendapatkan maklum balas daripada pelanggan berkaitan perkhidmatan. Ambil 3. Awak jangan sebiji-sebiji ikut ayat saya. Awak ubah-ubah supaya tidak nampak sama. Kalau awak ambil saja saya punya ayat, ikut, akan jadi sama awak dengan kawan awak. Dekat situ nanti saya akan tolak markah. Jadi markah, dia ada markah tolak, markah plagiat tau. Kita panggil plagiat ni maksudnya meniru lah kan. So bila awak sebiji semua sama, semua orang sama je, saya baca awak punya sama, baca kawan awak yang nombor 2 pun sama, yang ketiga pun semua sama, dia tak ada ayat dia sendiri, dekat situlah saya akan tolak dia markah plagiat. Tolaklah 2 atau 3 markah kat situ. So rugilah kat situ sedangkan benda ni senang je. Okey, penyelia 2. Katalah pekerja 3 saya ni, saya nak buat dia lain sikit. Pekerja 1 dan 2 saya nak sama. Okey, saya buatlah macam ni. Pekerja 3 dia memberi urutan refleksologi kepada pelanggan-pelanggan khas contohnya. Pelanggan khas tu siapa? Contohnya saya dah fikir dah. Mungkin pekerja pelanggan tu dia ada penyakit-penyakit khusus. So pekerja yang ketiga ni dia mungkin ada kelebihan sikit. Dia boleh urut pelanggan-pelanggan yang ada penyakit-penyakit yang sangat kritikal ke, ataupun atas permintaan pelanggan sebab dia lelaki. Mungkin ada mungkin kita urut tu staf perempuan ni dia pakai sarung tangan, tapi mungkin ada orang-orang lelaki yang memang dia tak suka ada urutan daripada perempuan ni walaupun beralas ke apa kan. Saya pun buat. Okey, pekerja 3 ni dia lelaki, nama dia Daniel kan. Ni contoh saya berangan ni sendiri kan. Nanti awak pun kena gitulah. Maksudnya Daniel ni saya letak dia sebagai dia urut untuk atas permintaan pelanggan. Maksudnya kalau pelanggan tu dia lelaki dan dia nak lelaki juga yang urut, so barulah Daniel ni urut atas permintaan pelanggan. Okey. Lepas tu pekerja yang ketiga ni juga kerja dia apa? Selepas dia dah urut, dia akan bagi package-package kepada pelanggan. Dia yang akan tanya pelanggan ada tak nak datang sesi seterusnya contohnya. Tu kena berangan sikit lah, awak kena fikir apa kesemuaannya.
Okey, penyelia yang kedua ni saya letak dia bahagian pemasaran tau. Untuk perniagaan saya penyelia kedua ni saya letak di bahagian pemasaran. So bila di bahagian pemasaran, saya akan letak di kerja-kerja dia ialah memastikan promosi dijalankan dengan berkesan. Okey, ni contoh dijalankan promosi dengan berkesan, lepas tu menghubungi dan mencari pasaran baru. Dia cari mana-mana customer, dia yang merangka strategi pemasaran, dia yang buat promosi. Nampak tak saya bagi tugas tu macam mana? Maksudnya kalau penyelia satu tu bahagian operasi, kerja-kerja dia bahagian operasi saja. Jangan bercampur aduk. Jangan bercampur aduk. Dia buat promosi, dia buat ni, pening kepala dia. Okey? Penyelia dua ni dia kerjanya bahagian pemasaran. So dialah yang akan buat promosi media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, menyediakan bahan iklan, menawarkan promosi. Okey. Contoh ini saya ada bagi dekat tapak RP awak. Okey, saya ada bagi dekat tapak RP awak. Kalau awak buka tapak RP awak tu, dekat bawah ni saya ada bagi. Okey, kalau awak buat pembersihan, awak janganlah sebiji ikut saya. Kalau awak buat refleksologi pun jangan tiru saya sebiji-sebiji. Tetapi apa yang saya bagi ini, awak boleh jadikan panduan. Contoh, awak kata penyelia satu. Saya ada bagi kat sini kan. Oh, saya tak bagi pengurus Okey. Katalah pengurus saya dekat sini, saya tak bagi pengurus saya dekat awak. Okey, katalah penyelia satu. Okey, penyelia satu dekat sini. Kita masukkan dia dekat sini. Cikgu saya nak nak buat macam cikgu macam ni boleh. Awak boleh ikut saya macam ni, buat peta kan. Memang sebaiknya buat dalam peta lah. Okay, pengurus ni tadi saya dah letak dia, apa kerja dia. Okay, ni contoh yang saya punya lah. Okay, awak janganlah tiru sebiji-sebiji. Ayat ini yang saya bagi ke awak ni sebagai panduan saja. Panduan tu maksudnya awak tak adalah pening sangat nak fikir kan. Apa ayat saya nak reka kan? Awak ubahlah menjadikan ayat perniagaan awak. Okey, contohnya pengurus ni, pengurus bertanggungjawab. Okey, tukar. Contohnya pengurus ni kerja dia apa sebenarnya? Saya tak bagi okey ni. Dia mengawal mengenal pasti. Awak terbalikkan ayat tu, mengenal pasti dasar dan mengawal perniagaan. Awak pasifkan ayat dia ke supaya tak nampak sama. Tak nampak sama sangat awak dengan contoh yang saya bagi. Kalau dah sama sangat, samalah macam saya yang buat RP ni kan. Jadi tak nak nampak sangat sama, awak ubah ayat ni sikit. Contohnya memastikan pekerja mendapat imbuhan yang setimpal dengan tugas dilakukan. Okey, memastikan pekerja berpuas hati bekerja di sini dan mendapat imbuhan yang setimpal dengan tugas mereka. Boleh ubah kat situ. Faham tak maksud saya? Nanti daripada banyak-banyak ni tapak yang saya bagi ni, awak pilihlah 3. Contohnya 3 kan. Tapi awak ubah ayat awak. Contohlah ini awak punya. Okey, lepas tu awak ubah. Awak katalah saya nak ambil 4 lah kat sini. Okey, contoh awak nak ambil 4. Tapi awak pun janganlah padam yang atas 1, 2, 3, 4 biarkan, lepas tu bawah ni sama. Memang nampaklah menirunya kan. Okay, jadi saya nak awak pilih-pilih macam mana yang sesuai. Okay, katalah saya nak 4 daripada perniagaannya. Ni contoh lah kalau awak buat kat awak punya. Mengawal dan mengenal pasti dasar serta misi objektif perniagaan. Awak letaklah nama perniagaan awak. Contohnya Aina meletok. Contohlah saya ada letak nama sikit lah. Baru best kan? Aina meletok P. Aina meletok P refleksologi. Nampaklah dia macam taklah sebiji sama. Nampak tak? Okay, lepas tu merancang strategi pengusahaan supaya dapat bersaing dengan perniagaan lain. Okay, katalah yang ni saya tak nak. Dah sama je kan? Tak nak. Okay, biarlah. Saya nak yang ni. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Okay, awak tambah. Supaya perniagaan berjalan lancar. Awak tambahlah ayat awak. Supaya tidak nampak sama sangat awak dengan kawan-kawan awak. Okay, faham tak maksud saya? Tapak ini sekadar
yang saya bagi ni sekadar panduan, memudahkan awak. Tak adalah awak tercari-cari apa idea nak bagi lagi kan. Okey, memastikan pekerja, okey awak tambahkan. Pekerja Aina meletak P tadi. Meletak P. Okay, P reflexology. Awak masuklah perniagaan awak. Boleh. Okey, mendapat gaji dan imbuhan yang setimpal. Dengan tugas yang dilakukan yang awak tak nak. Dengan tugas awak ubah. Dengan tugas mereka. Ubah ayat awak. Awak kan belajar bahasa Melayu. Kan? Jadi gunalah masa ni lah nak aplikasinya kepandaian awak tu. Okey, nanti dah cukup dah ni cikgu, saya tak nak banyak-banyak. Okey, cikgu kata 2 atau 3 dah cukup. Okey, katalah saya dah awak rasa ni dah cukup lah ni. Saya rasa saya tak nak banyak-banyak kan. Okey, cukuplah saya bagi 4 contohnya pada satu. Okay, jadi dia tak akan sama. Awak dengan kawan-kawan awak tak akan sama. Dan awak jangan pakat pula dengan kawan awak. Kita ambil nombor 1, 2, 3, 4. Kita ambil 1, 2, 3, 4 jom. Semua sama nanti. Dekat situlah awak nampak macam seronok kan. Buat bersama-sama berjemaah kan. Tapi markah awak pun nanti berjemaah. Saya akan tolak orang-orang yang saya rasa sama je semua orangnya. Okay, faham Dan benda ini saya ada bagi. Saya bantu awak supaya pelajar saya tak pening, tak mencari-cari kat mana nak mula. Nanti awak rasa stres, kawan-kawan nak sekolah awak, cikgu, kawan-kawan sekolah lain, saya dah tanya. Ada tak tanya kawan-kawan sekolah lain? Ada tak tanya kawan-kawan sekolah lain? Dah mula belum? Ada tak? Tak apa, kita santai je. Ada tak tanya? Ada tak bertanya kepada rakan-rakan sekolah lain? Dah buat belum? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Oh, awak syok sendiri je buat Tak ada kawan-kawan lain. Oh, tak ada kawan sekolah lain yang sama tingkatan 5 lah. Okey, ambil perniagaan Okey. Tak adalah, kadang-kadang ada pelajar cikgu sekolah lain kenapa dah jauh cikgu dia sampai sini. Kenapa ni? Saya nak bagi tahu, saya ni jenis yang memang kalau buat kerja saya akan meneliti dulu. Biasanya gitulah. Jadi saya akan buat satu dulu contoh untuk saya, memang akan lambat sikit lah sebab saya nak memahami dulu, lepas tu baru saya akan bagi pelajar saya macam mana cara buatnya. Jadi jangan stres, insyaAllah kita berada di landasan yang betul, insyaAllah. Okay, cuma kena cepat sikit lah. Kadang-kadang minta maaf lah juga, kadang-kadang saya ni ada banyak program di luar. Tapi saya akan cuba cari masa, kalau saya tak dapat ajar awak secara live macam ni pun, saya akan cuba rekod ke, buat video ke, bagi awak panduan. InsyaAllah, ingatkan saya, kita sama-sama belajar. Okay, so bahagian ni ada soalan tak? Nanti lepas ni saya dah bagi awak tapak, lepas ni awak kena buat awak punya. Awak kena buat carta awak ni. Okay, lepas tu masukkan spesifikasi tugas. Ingat, jangan ambil ayat ini sebiji-sebiji. Ingat saya pesan tetapi awak ubahkan ayat itu. Memastikan pelaksanaan promosi dijalankan dengan berkesan. Awak tambahlah bagi memastikan perniagaan apa? Perniagaan awak apa dia? Tambahkan dekat situ. Boleh? Sampai sini. Ini ialah 9.2. Ada soalan tak? Kalau awak punya pembersihan, awak jangan letak minyak urut ni, memastikan bekalan minyak urut mencukupi dan lengkap. Janganlah. Awak ubahlah, sesuaikan dengan perniagaan awak. Memastikan bahan cucian ataupun pewangi. Jelaskan kat situ. Bahan cucian, pewangi, lengkap. Lepas tu awak tulis memastikan peralatan pembersihan dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan untuk pembersihan. Tulis macam tu, jelaskan dekat situ. Jangan tergopoh-gapah sangat nak buat cepat-cepat, lepas tu tiru-tiru, lepas tu dah siap, yang penting saya siap. Tapi penting awak siap, markah awak berapa tu, nanti kan kesian awak. Okey, setakat 9.2 ada soalan? 9.2 spesifikasi tugas, ada soalan? Kalau tak ada, saya nak pergi kepada 9.3. Ada soalan tak? Cikgu. Ada soalan? Tak ada? Cikgu. Tak ada? Ya. Teruskan. Ayat tu mesti kena semua Tak boleh. Oh tak semestinya. Tak semestinya. Awak nak contoh awak nak buat
saya ni memberikan kata kerja dekat sini. Sebab apa? Sebab bila ada kata kerja nampak lebih jelas. Memastikan bahan urutan, kan lebih jelas kan. Kalau awak tak nak buat memastikan, awak nak tulis kat sini bahan urutan seperti minyak dan peralatan dipastikan sentiasa mencukupi pun boleh. Cuma kata kerjanya berada di tengah-tengah lah kan. Dipastikan sentiasa mencukupi. Saya ni nak memudahkan kerja supaya nampak jelas, menguruskan, memastikan, membersihkan, nampak jelas kan kat situ kan. Itu je tujuannya. Tapi kalau awak boleh bina ayat awak sendiri dan betul ayat tu, tak ada masalah, boleh. Ini konon-konon kita RP ni, rancangan perniagaan kita ni kita buat, kita nak bagi kat bank tau. Sekarang ni kita ceritanya kita nak konon-konon macam betul-betul awak nak bagi kat bank. Konon-kononnya awak nak bagi kat saya lah. Dan awak ada ramai, ni semua usahawan ni depan saya ni. Ni dalam kelas saya ni semua ni usahawan. Semua nak buat pinjaman dengan saya. Saya kawan kaya, semua nak buat pinjaman dengan saya. Pokoknya saya ni bank lah. Semua nak buat pinjaman dengan saya. Jadi saya ni kena menilai yang mana satu. Yang mana satu saya nak bagi pinjam. Yang mana meyakinkan saya. Yang mana saya rasa sebagai bank, saya rasa perniagaan ini boleh berjaya satu masa nanti. Daripada situlah. Faham tak maksudnya? Jadi awak punya ayat awak tu pun kena best tau. Supaya bank baca tu, bank rasa macam yakin dengan perniagaan awak. Jelas tak? Dah? Jelas. Ada soalan tak? Soalan tak? Asyik tak ada soalan je. Ada soalan tak? Ada berapa orang sekarang di talian ni? Ada 17. Mana lagi yang lain? 17 bermaksud ada ramai lagi yang tak join Jadi saya nanti kena ni. Saya kena call seorang-seorang ni. Saya kalau boleh tak nak kacau pelajar tapi saya terpaksa. Minggu lepas saya telefon beberapa orang pelajar yang tak join kelas tu, saya terpaksa call ibu bapa. Saya sebenarnya tak nak kacau mak bapak awak. Sebab saya pun tahu mak ayah awak mesti tak suka. Tapi saya tak tahu status awak, sihat ke tidak, apa khabar, kenapa tak join kelas. Saya kena tahu benda tu. Dan ini melibatkan kerja khusus dia bukan markah kat sekolah. Saya nak terangkan lagi sekali. Ini ialah markah KPM dan dia kena masuk ada waktu dia. So bila awak tak masuk, bermaksud markah KPM awak dekat lembaga dia melibatkan sijil SPM awak. So that's why saya cadangkan buatlah cepat-cepat. Buat cepat-cepat supaya awak senang, awak dah siap, awak dah senang hati. Lepas tu kita dah nak fokus pada SPM kan. That's why saya terpaksa kadang-kadang saya godak sampai ke rumah. Tanyalah budak tahun lepas, berapa ramai yang saya pergi rumah dia orang. Ada lebih kurang 10 orang saya pergi rumah dia orang. Yang mana lihat-lihat tu, saya pergi rumah dia orang. Tapi sebenarnya saya tak suka. Saya tak suka suasana macam tu, nak pergi rumah orang kacau kan. Tapi kalau terpaksa macam ni kan, awak tak, katalah pelajar yang tak join kelas, saya call pun tak dapat kan. Saya terpaksa pergi. Apa boleh buat? Sebab ini markah lembaga. Awak akan buang markah 20 markah kat sini saja. Sedangkan benda ni boleh dibuat dan saya boleh bimbing awak. Jangan risau. Okay, 9.3. So that's why terima kasih pada yang semua yang hadir kelas pada hari ini. Terima kasih. At least awak dapat sesuatu. Okay, siapa yang ada masalah tak? 9.3. Kalau tak kita boleh teruskan pada 9.3. 9.2 tak ada masalah Jelas Jelas. Jelas Okay, saya teruskan kepada 9.3. 9.3 ni ialah penggajian. Dia nak tentang gaji. Berapa banyak awak nak bagi pekerja awak gaji. Okay. So, katalah awak letak dekat sini. Gaji ni mana nak dapat? Cikgu saya kena buat petak ni ke pengsan kan? Rasa macam pengsan. Okay. Caranya mudah. Saya tunjukkan caranya. Okay. Sebenarnya dia melibatkan kira-kira. Okay. KWSP dengan perkeso. KWSP ni ialah macam kumpulan wang simpanan pekerja. Maksudnya bila awak bekerja, katalah gaji awak 1,000, awak takkan dapat 1,000. Kalau company tu dia ada tolakkan KWSP, bermaksud sebahagian, sikit daripada berapa persen tu, awak kena simpan. Itu kita panggil dia caruman pekerja. Lepas tu ada sikit lagi, ada berapa persen lagi tu, awak akan ada caruman majikan. Maksudnya majikan simpankan untuk awak. Okay. Kalau kita kerja, syarikat tu dia menawarkan ada kelebihan KWSP, bagus sangat. Pergilah kerja.
Maksudnya baguslah dia memikirkan kebajikan pekerja. Satu lagi ialah perkeso. Caruman perkeso ni biasanya ialah untuk pekerja yang ada masalah macam dia kemalangan atau berlaku kemalangan atau cedera semasa bekerja atau semasa pulang kerja atau nak pergi kerja. Maksudnya dia biasanya dalam kiranya macam melibatkan pekerjaan lah. Masa dia kerja, tiba-tiba dia tengah kerja, tiba-tiba ada kipas jatuh kat kepala dia ke kan, tengah kerja. So itu kat situ dia dapat claim per keso. So baguslah. Macam mana nak kira? Dia melibatkan data terkini. Macam contoh KWSP, caruman majikan sekarang ialah 13%. Dan caruman pekerja simpan sendiri sekarang ialah 9%. Dan caruman ini sebenarnya setiap tahun dia ada perubahan. Macam tahun lepas tak silap saya 7. Tahun ni dia 9. Lagi banyak kita simpan So cara nak kira dia ialah dalam soalan dia dah bagi dia nak pengurusan bahagian pengurus seorang je pekerja. Dan dia dah bagi dalam soalan, rujuk soalan gaji kasar pekerja minimum 2,500. Cikgu saya nak letak gaji pekerja saya 2,600. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau katalah jangan tinggi sangat, awak kena ingat kita baru mula. Macam perniagaan saya ni, saya buat ibaratnya memang saya ikut soalan 2,500. So potongan kalau 9%, maksudnya sebulan pekerja tu akan simpan 225. 9% macam mana kira? Kiranya ialah cara nak kira yang ni ialah 9% darabkan dengan 2,500. So awak akan dapat 225 ni. So keso pekerja ni nanti saya tunjuk awak macam mana potongan dia. Lepas tu caruman majikan ni macam mana nak dapat? Caruman majikan ni sama. Ni 13% kan? So awak buat 13% darabkan dengan 2,500. So potongan untuk caruman majikan ialah 325. So jumlah bermaksud gaji dia kalau pengurus ni 2,500, dia dah potong, dia simpan untuk caruman dia sendiri 225. Lepas tu dia potong pula untuk perkeso RM12.75. So jumlah potongan dia ialah 237.75 sen. So gaji bersih dia akan dapat ialah 2262. Sebab tu kalau orang yang kerja dekat dekat perniagaan mana-mana tapi dia ada potong KWSP, that's why dia tak akan dapat gaji dia full 2,500 ni, dia tak akan dapat. Dia akan dapat kurang. Sebab apa? Yang lebih dia ada simpan. Simpanan baguslah Yang ini pula ialah caruman majikan. So dia akan dapat beginilah. Lepas tu sama juga yang ni staf sokongan, ini dalam soalan memang 1,500 minimum. Kalau nak letak cikgu saya nak letak 1,600 boleh tak? Boleh. Boleh awak letaklah 1,600 tapi minimum. Cikgu kalau saya nak letak 1,400 boleh tak? 1,500 ni macam tinggi sangat. Tak boleh. Rendah tak boleh. Tinggi boleh. Sebab dalam soalan dia dah tetapkan minimum 1,500. So awak tak boleh lari daripada soalan. Ikut soalan. Bila lari dia akan menyebabkan markah awak dipotong. So dekat sini bila kira balik 9% bahagi dengan 9% darab dengan 1,500 gaji tu, so KWSP potongannya akan jadi 135. So potongan gaji dia pula akan jadi begini dan akhirnya pekerja itu akan dapat 1,357. So petak ini awak kena masukkan dekat pentadbiran. Lepas tu last sekali jumlahkan semua sekali ni dapat ni. Dapat ini. Ini jumlahkan dapat ini. Tetapi awak jangan risau. Saya bantu awak. Saya ada sediakan dekat, kalau awak perasan dekat Excel awak ni, dekat awak punya group ni, saya ada bagi satu ni, perancangan kewangan ni. Perancangan kewangan ni dah dibuat oleh, dia pun tolong buat, jadi dibuat satu contoh. Jadi awak buka dekat situ, nanti awak akan jumpa ada satu tempat macam ni. Dia akan tulis macam ni, sorry
Awak buka dekat Excel tu. Okey, nanti awak akan jumpa dekat kewangan tu. Awak akan jumpa satu Excel, dia ada rupa macam ni. Dia akan jumpa macam ni. Okay. So, sorry, bukan yang ni. Sekejap. Dekat situ awak akan jumpa ada satu peta tu. Okay. Dekat pekerja ni nanti awak akan jumpa dekat sumber modal. Tak salah saya. Sumber modal ke pengiraan Awak akan jumpa ada satu peta tu. Dekat ni pengiraan. Awak nampak kan ada peta pengiraan ni. Awak buka Excel tu tadi, awak buka dekat Telegram yang saya bagi tu, awak akan jumpa benda ni. So, benda ni nanti kalau awak ubah, katalah awak, ni saya bagi contoh katalah gaji pekerja tadi 2,500 kan. Ni dah siap kira. Kalau awak ubah dia 2,600, awak klik, awak type 2,600, lepas tu awak enter, nampak tak? Automatik nombor dia berubah. Bila nombor dia berubah ni, maksudnya dia dah auto kira, dia dah automatik kirakan untuk awak. Maksudnya berapa persen awak kira 2,600, ini kita pakai Excel Ingat perisian pun kena betul. Kalau macam awak type, awak gunakan Word. Sebab ada pelajar saya dulu dia tak tahu, cikgu saya type gunakan Microsoft PowerPoint. No, PowerPoint tu kalau kita nak bentang, kalau kita nak type nak hantar arti, kita type dekat Word. So kalau kira-kira kita buat kat Excel, nanti dia automatik kira. Okay, so 2,600 ni tadi contoh gaji pekerja ni. Awak yang lain cikgu saya tak nak ubah. Okay, biarkan. Kalau awak tak nak ubah, biarkan. Lepas tu apa awak buat? Awak copy benda ni. Copy, klik kanan, copy. Pergi ke bahagian awak punya. Contoh awak tadi buat dekat pentadbiran tadi ni kan. Awak copy benda tu, pindahkan ke sini. Klik kanan. Lepas tu paste. Nanti jadilah. Dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Lepas tu adjust lah sikit bagi dia masuk. Tapi kena ingat lah awak bagi gaji pekerja berapa tadi. Saya buat 2,500. Awak nak buat lebih? Boleh. Cikgu saya nak buat 2,600. Pengurus saya nak dapat lebih. Okey. Boleh buat 2,600. Ubah dekat situ saja. Nanti yang lain dia akan kirakan. Okey. Cuma jangan terlalu tinggi. Jangan sampai 2,800, 2,900 sedangkan awak baru mula perniagaan. Jangan nak berangan sangat, nak tinggi-tinggi. Okey? Tapi ingat gaji minimum yang dia bagi dekat Excel tu, nak lebih boleh, nak kurang tak boleh. Nak kurang daripada ni tak boleh. Pindahkan kat sini. So siap awak punya 9.3.1 iaitu jadual imbuhan gaji pekerja. Siap sampai situ. Ada soalan tak? Siaplah sampai sini. 9.3.1 jadual imbuhan dan gaji termasuk KWSP dan Perkisu. Siap? Satu bahagian. Ada soalan? Siapa pakai komputer senang sikit kot, nak pindah, nak copy, nak paste kan. Kalau pakai handphone tu mungkin awak pandai kot sebab pelajar saya pernah, ada satu pelajar saya tu dia pakai handphone je. Tapi cepat sangat dia siap. Dan sangat betul. Saya tanya dia awak pakai apa yang cepatnya awak buat? Cikgu pakai handphone je cikgu. Wah canggihnya. Hebatlah. Kalau boleh pakai handphone pun okey kot kalau awak pandai. Okey, ada? Ada soalan? Kalau tak ada saya pergi kepada 9.3.2. Kita nak siap nombor 9. Ada? Ada soalan tak? Gaji kasar tu kalau sama je, yang lain pun sama je kan? Gaji kasar tu kalau sama je, maksudnya sama macam mana? Awak nak ikut soalan kalau, je? Macam cikgu ni kan, kan gaji kasar dia semua 2,500, 1,500 semua kan. Jadi KWSP kerja sama je lah kan, macam cikgu punya. Macam saya punya ni, kenapa maksudnya? Boleh ikut macam ni je ke? Boleh? Boleh? Awak nak bagi, maksudnya awak nak sama macam saya lah. Maksudnya pengurus 2,500. Staf sokongan nak bagi 1,500, staf sokongan kedua pun nak 1,500, operasi pun nak bagi 1,200. Betul? Betul tak fahaman soalan saya? Betul. Betul. Okey, kalau awak nak sama saja boleh awak copy kat situ, pindahkan ke depan.
Okay cikgu. Okey, ada soalan lagi? Yang lain? Yang lain ni tak ada soalan ni, faham ke? Tak buat lagi cikgu, tak ada masalah ke? Ada soalan tak? Oh tak ada, saya pergi kepada seterusnya. Ya, Ziting macam nak tanya soalan? No, tak ada soalan. Tak ada soalan. Oh, line saya slow Farizwan. Okey, tak apa Farizwan, kalau tak okey nanti tengok rakaman. Kalau terus ni boleh nampak, boleh tanya soalan kan? Itu kelebihannya lah. Okey, dah habis 9.3.1. Okey, sekarang nak masuk 9.3.2. Bentuk insentif pekerja. Bentuk insentif ni ialah apa kelebihan-kelebihan lain yang awak nak bagi pada pekerja awak. Sekarang ni awak kena berangan tau, memang betul-betul awak punya company ni. Apa kelebihan yang awak nak bagi pada pekerja awak? Okey, kelebihan perniagaan ni awak boleh rujuk pada buku teks sebenarnya. Semua yang kita buat ni sebenarnya ada kena-mengena dengan buku teks. Rancangan perniagaan ni sebenarnya ada dalam buku teks tau. Awak kalau tak faham, awak boleh tengok contoh. Dekat buku teks ada, nak buat RP ni ada pada muka surat. Saya tunjuk contoh dekat buku teks sebenarnya ada contoh RP. Ni dekat sini. Sekejap ya. Okey. Dekat buku teks awak boleh tengok ada RP contoh. Dekat muka surat 200 macam kita buat ni kan, sebenarnya semua ada. Dekat muka surat ni bermula daripada ni rancangan perniagaan ni, nampak tak? Muka surat 218 ni, nampak tak penyediaan rancangan perniagaan? Mula daripada 218 ni dah semua RP ni, daripada dia mula buat ringkasan eksekutif. Tapi saya tak mulakan dengan ringkasan eksekutif Saya mulakan dengan yang ni dulu. Ingat tak? Dekat buku teks dia nombor 3.0, tapi dekat senarai semak kita dia nombor 7. Sebab tu saya kata 789 saya buat hari tu. Dia mula dengan latar belakang perniagaan, kan sama kan? Latar belakang perniagaan dan rakan kongsi. Ni sebab dia buat perniagaan perkongsian. Dalam buku teks tu dia buat perkongsian. That's why dia ada rakan kongsi. Kalau macam kita buat perniagaan milikan tunggal, so kita tak ada rakan kongsi. Tapi sama, dia punya flow dia sama. Dia ada buat tapak projek, nampak tak? Kedudukan objektif projek, sasaran untung. Okey, lepas tu kalau perasan kat sini dia ada buat rancangan pentadbiran juga. Muka surat 221. Tapi sebab dia punya soalan, dia ikut soalan sebab dia punya soalan mungkin pengurus, dia nak ada pengurus operasi, bawahnya ada pekerja. Kita punya lain sikit, kita punya pengurus, lepas tu kita bawa ada penyelia, bawahnya ada pekerja. Tu lain sikit. Tapi kita ada buat ni juga, perasan tak? Kita ada buat spesifikasi tugas, kita ada buat juga imbuhan gaji pekerja ni. Jadual imbuhan ni, macam tadi yang saya buat tu. Kita ada buat ni jadual imbuhan pekerja kan? Sama kan? Tapi dia punya basic kat buku teks tu sama macam RP kita buat ni. Nanti awak akan kena buat ni. Tapi yang ni saya tak nak sentuh dulu. Sebab dia melibatkan kira-kira kewangan. Nanti awak pening. Jadi saya akan buat yang depan ni dulu. Kewangan ni, yang senarai peralatan tu nanti saya nak minta awak senaraikan je dulu. Apa peralatan yang awak guna untuk perniagaan awak. Okay? So ini yang ni. Lepas tu yang ini 9.3.2 tu yang kita nak buat ni, kita melibatkan ni tau. Bentuk insentif ni maksudnya apa lagi kelebihan yang awak nak bagi pada pekerja awak. Apa ekstra awak nak bagi pada pekerja awak. Yang ini kalau awak tak ada idea, okay, sebenarnya yang wajib awak kena bagi pada pekerja awak dua ni. Satu ialah KWSP, KWSP dengan perkeso. Cikgu, dua-dua ni kan kita dah tunjuk dalam jadual. Betul. Awak dah tunjuk dalam jadual, awak ada bagi KWSP dan perkeso. Tapi bila pemeriksa tanda, dia akan nak juga ayat ni. Awak kena bagi sikit huraian. Contohlah ni saya buat ayat saya. Berdasarkan ordinan kumpulan wang simpanan pekerja, majikan akan membuat caruman majikan sebanyak 3
sebanyak 13%, maksudnya majikan akan simpankan untuk pekerja sebanyak 13% daripada gaji pekerja, dan 9% pekerja akan simpan sendirilah 9% pada setiap bulan. Ini untuk caruman KWSP. Minta tolong Kak. Okey, minta maaf. Okey, yang kedua, ya Allah. Namakan. Tak ada cakap. Lepas tu lah. Okey, lepas tu minta maaf lepas tu caruman perkeso. Perkeso ni pun wajib. Maksudnya dua ni wajib. Kena bagi pekerja kita KWSP dengan perkeso. Dua ni wajib. Awak kena letak. Lepas tu awak kena tambah satu lagi. Apa insentif awak nak bagi? Yang ini, yang ketiga ni terpulang. Nak bagi yang mana? Cikgu nak bagi tu yang mana? Okey, saya tunjuk contoh. Dalam buku teks muka surat bab 1 tapi saya tengok muka surat apa. Tapi dalam bab 1 yang ada kita bagi pasal pekerja kita gaji tu semua tu. Kan ada kan bonus apa semua tu. Dekat situ kalau awak perasan dia ada 11 faedah yang kita boleh bagi pada pekerja kita. Dekat muka bab 1 jangan lupa bab 1 dia dekat di belakang sikit kata saya. Dah jom. Dia pasal sistem penggajian. Dekat buku teks pasal sistem penggajian tu dia ada bagi pasal apa kita nak bagi pada pekerja kita. Ada beberapa perkara yang kita boleh bagi pekerja kita. Ada 11 sahabat saya. Apa-apa sahaja awak boleh pilih satu. Dan kemudian awak buat huraiannya. Apa awak nak bagi pada pekerja awak. Okey? Contoh, dalam perniagaan saya nak bagi bonus tunai. Ni dekat muka surat ni yang sistem penggajian ni. Muka surat 26, 27 ni. Kalau awak tengok dekat sini, dia ada tajuk faedah. Faedah ni dia kata apa yang dia nak bagi pada pekerja dia. Okey, yang ni wajib. Caruman KWSP, ni wajib, perkeso wajib. Okey, lepas tu ada lebih ni, ada commission, ada pinjaman kewangan, bonus tunai, ada biasiswa pendidikan kalau pekerja tu nak sambung belajar. Ada insurans berkelompok, ada kemudahan perubatan. Awak nak bagi klinik panel kepada pekerja awak kan. Siapa sakit, pergi kat klinik ni, lepas tu syarikat bayar. Itu pun boleh. Nak bagi kemudahan cuti. Contohnya pekerja awak tu setahun diberi cuti 7 hari percuma, tak payah, gaji tak ditolak. Pun boleh. Awak nak letak awak nak sediakan tempat penjagaan anak-anak. Ini macam tak apa sesuai lah untuk perniagaan kita sebab kita bergerak. Tapi lepas tu perniagaan kita kecil je tak pastilah kalau awak nak sedia Lepas tu kemudahan keselamatan ataupun awak nak sediakan kemudahan penginapan. Pekerja-pekerja awak yang duduk jauh awak nak sediakan kemudahan penginapan. Awak nak sewakan di bilik ke Okey, pilih satu. Yang penting sesuai dengan perniagaan awak. Jangan main hentam je. Saya nak bagi ni lah tapi tak sesuai. Ataupun awak bagi kemudahan cuti lah. Lepas tu saya nak bagi kemudahan cuti pada pekerja saya selama 2 minggu percuma gaji tak tolak. Itu tak sesuai. Sebab perniagaan awak baru mula. Lepas tu awak nak bagi cuti 2 minggu siapa nak cuti. Itu akan menyebabkan awak kena ingat gaji tetap kena bayar. Okey, tapi kalau awak kata kemudahan cuti selama 5 hari setahun tak ditolak gaji, itu masih okey lagi. 5 hari setahun, setahun tu 5 hari kalau bagi dengan 12 bulan, ada 12 bulan setahun kan baru berapa kan. Okey, yang itu sesuai awak. Ataupun awak nak bagi insurans, apa sesuai. Maksudnya awak nak ambilkan semua pekerja awak tu ada insurans tengah bekerja ke apa semua kan. Ataupun awak nak bagi kemudahan perubatan. Macam awak contohnya kalau pekerja awak sakit, awak yang biayakan perubatannya, syarikat tu bayarkan pembiayaan perubatan ke, itu sesuai. Okay, so pilih mana-mana yang sesuai. Kalau macam perniagaan saya letak perniagaan saya bagi bonus tunai. Contohnya lah. Jadi saya tulis macam ini, penghargaan dibayar secara, penghargaan bonus tunai dibayar secara tunai kepada pekerja. Ni saya contoh saja. Penghargaan seperti bonus tunai yang dibayar kepada secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh tertentu. Lepas tu saya ada letak ayatnya.
sekiranya prestasi perniagaan menunjukkan prestasi yang memberangsangkan sebagai galakan kepada pekerja. Maksudnya kalau perniagaan itu menunjukkan prestasi yang bagus, saya akan bagi bonus pada pekerja saya sebagai galakan kepada mereka. Tapi kalau misal kata perniagaan tu tak menunjukkan perkembangan yang baik, saya tak bagilah. Itu maksudnya. Jadi dekat bonus tunai ni awak hurailah sikit, penghargaan bonus tunai diberi kepada pekerja pada akhir tempoh sekiranya menunjukkan prestasi yang berangsangkan. Jangan tulis macam ni je, penghargaan bonus tunai diberi kepada pekerja. Bila nak bagi? Kenapa nak bagi? Tak ada huraian tu tak boleh. Kena ada huraian. Kalau awak letak sekadar macam tu saja, maksudnya dekat elemen pentadbiran awak tak akan dapat A. Kalau awak sekadar tulis bonus tunai, bagi macam tu je, tidak akan dapat A di bahagian pentadbiran. Sebab kita akan tanda semua bahagian tu A ke B ke A ke B ke C ke D ke E. Okay? Lepas tu baru kita totalkan semua sekali budak tu dapat apa. Jadi sebab tu, okay, macam saya ni konon-kononnya saya bagi 2. Contohnya lah, saya bagi 2 saja. Okay, contohlah saya bagi kat sini, saya bagi bonus. Ni saya bagi lebih. Ataupun saya bagi cuti sakit yang dibenarkan. Saya bagi kemudahan cuti. Cuti sakit dibenarkan kepada pekerja sebanyak 7 hari bagi pekerja yang sakit serta mengemukakan surat cuti daripada doktor berdaftar yang dilantik. Maksudnya memang ada surat doktor, doktor tu betul wujud, klinik tu pun yang wujud ataupun hospital punya yang berdaftar, yang dilantik, kita benarkan dicuti tanpa menolak gaji pekerja. Gaji pekerja akan dibayar semasa cuti sakit tersebut. Maksudnya gaji pekerja tu tetap akan dibayar walaupun pekerja tu sakit, sebab pada masa itu pekerja itu berjaya mengemukakan surat cuti yang daripada doktor yang berdaftar. Okey? Ini saya bagi macam ni. Okey? Tapi jangan banyak-banyak hari. Jangan bagi banyak-banyak hari, nanti lagi ramailah pekerja awak sakit kan. Okey. Ini saya ada bagi contoh juga dekat awak. Saya sediakan dekat awak contoh. Tapi awak jangan ambil sebiji semua ayat saya saya bagi dekat awak ni, dekat sini, dekat awak buka nanti yang saya bagi tu, saya ada bagi. Cuma yang KWSP dengan perkesal memang awak kena ambil. Tapi awak boleh terbalik-terbalikkan ayat dia supaya tak nampak sebiji sangat sama dengan saya punya. Yang lain-lain ni terpulang pada awak. Saya bagi dekat tapak tu 5 saja. Yang lebih awak buka dekat buku teks tadi balik. Buka surat berapa tadi? Awak buka balik buku surat 27. Dalam buku teks awak tu pilih mana-mana yang sesuai, jadikan dekat RP awak. Jelas tak? Ada soalan? Ada soalan? Boleh letak lebih lah ni cikgu. Boleh. Cuma dia syaratkan untuk dapat A, di bahagian 9.3.2 ni, untuk dapat A dekat elemen ni, elemen ini saja tau, bukannya semua jangan salah anggap pula. Untuk dapat A di elemen ini, dia kena ada 3 insentif. 3 insentif, ni dia syaratkan macam tu. 3 insentif tu KWSP dengan perkeso wajib. Bonus tunai ni wajib. Tapi yang lain-lain ni macam contoh bonus tunai, kemudahan cuti ni kan, faedah lain kena letak 1. Sekurang-kurangnya 1. Nak letak 2 boleh tak cikgu? Boleh. Itu kat situ membezakan pelajar sebenarnya. Ada pelajar dia malas dia letak 1 je, ataupun ada pelajar dia malas dia letak bonus KWSP dengan perkeso je. Ada pelajar saya jumpa isi dalam pun tak ada, dia letak je, dia bagi perkeso, bonus tunai, KWSP macam tu. Itu bergantung, itu kat situ lah kita bezakan pelajar kita. Okey? Boleh? Sampai sini boleh? Sebab saya memang nak bagi sampai sini je. Untuk hari ni saya nak bagi sampai sini je. Sebab yang 9.4 tu dia dah melibatkan kos. Itu saya kena relatekan dengan kewangan. Itu saya akan tunjukkan nanti hari lain. So untuk hari ini, apa tugas awak kena buat ialah 1, awak kena hantar pada saya yang minggu lepas tu. Yang minggu lepas tu awak dah buat kan maklumat pekerja tu semua. Okey, awak hantar benda tu pada saya. Boleh? Okey. Okey, boleh Okey, awak hantar yang tu, dan satu lagi awak cuba buat yang ini, pentadbiran. Yang ini buat dulu, baru awak nampak apa masalah yang awak akan hadapi dekat bahagian ni. Buat ni dahulu,
Lepas tu nanti saya akan bagi tahu bila. Saya memang mencari bila masa saya nak buat kelas tambah dengan awak ni. Tapi jadual saya agak penuh, tapi saya akan cubalah nanti macam mana. Tapi kalau ada soalan, kumpul je soalan dalam tu, saya akan jawab macam hari tu. Saya ada lapang-lapang je saya jawab. Boleh? Okay, so apa tugasan hari ni? Tugasan hari ni kena hantar yang minggu lepas punya, termasuk muka depan. Logo tu saya tak tengok lagi kan? Okay, satu awak kena hantar benda tu. Yang kedua awak kena isi, nanti saya akan bagi satu Google Form. Google Form tu akan minta nama awak, apa nama perniagaan awak, apa yang nama perniagaan, apa aktiviti perniagaan awak, refleksologi ke, pembersihan ke apa kan. Lepas tu apa keistimewaan perniagaan awak. Okay, itu saya nak minta dulu. Okay, jadi saya nak muka depan, saya nak maklumat perniagaan yang minggu lepas dengan awak isi Google Form untuk tugasan hari ni. Lepas tu tugasan awak sendiri, yang itu awak kena hantar. Tugasan awak sendiri pada hari ini ialah buat yang ini, 9.1 sampai 9.3.2. Boleh? Boleh. Boleh Okey. So kita akan tamatkan kelas. Sebelum saya tamatkan kelas, ada soalan lagi? Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya, kalau dalam grup tu boleh tanya, kumpul je soalan, tanya dalam tu. Saya sempat saya jawab. Kalau saya tak jawab-jawab tu, ingatkan saya pun boleh. Saya kadang-kadang agak sibuk kan, tapi tak apa, saya akan cuba. Saya akan cuba bantu awak sehabis baik. Markah 20 markah, 20 markah tu di tangan awak. Awak buat ke tak buat? Awak buat, awak rajin buat, awak betul-betul buat, 20 markah kat awak. Okay, awak pergi peksa, awak dah ada 20, bawa belenggang 20 markah. Kalau paling sikit pun pelajar saya saya pernah ada pelajar yang sangat malas yang buat tu, ya Allah saya tak boleh nak tolong lagi dah. Markah dia 11 tu sangat teruk tau sebenarnya. Sebab dia banyak sangat tak buat. Tapi saya harap sangat awak jangan ikut yang itu. Sebab yang itu saya susah nak tolong, 20 markah tu senang-senang sebenarnya awak boleh buat. Okay, ikut je apa yang saya bagi tu, ikut je. Okay, dan make sure awak ada keistimewaan. Perniagaan awak tu make sure ada keistimewaan. Apa keistimewaan perniagaan awak tu awak kena ceritakan nanti dekat pengenalan, dekat awak punya refleksi tu kan. Awak kena ceritakan. Okay, tapi awak kena dah ada gambaran dulu, lakar dulu. Apa perniagaan awak, apa kelebihan perniagaan awak, awak nak bagi apa ekstra, apa kelebihan yang awak boleh bagi kepada perniagaan awak, dan nama perniagaan awak tu pun kena bagus. Visi, misi, objektif perniagaan pun kena buat. Nanti saya akan ajar macam nak buat visi, misi, objektif. Okay, dari semasa ke semasa lah saya akan cuba bagi video ke apa ke. Okay, ada apa-apa lagi? Lepas ni habis kelas ni, lepas ni kelas apa? Pertanian ni? Okay, so lepas ni awak ada kelas pertanian pun tengah buat kerja khusus juga Ada. Okay, so okay lah, kalau macam tu jadinya nanti saya akan tulis kat channel tu, dekat channel saya, tugasan yang awak kena hantar tu ialah, contohnya saya nak dekat situ ialah yang minggu lepas punya nombor 7 lah dengan 8 tu. So awak hantar dalam tu, nanti saya check dulu. Okay, lepas tu yang ini, yang hari ni punya tugasan awak buat dalam 2 hari ni. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni cuba buat tu dulu. Boleh Ada apa-apa persoalan? Tanya. Kalau dapat ni terus buat tau. Habis kelas pertanian ke terus buat. Sebab awak masih fresh lagi tau. Awak masih ingat lagi apa cikgu cakap. Kalau misalnya kata awak buat dah lambat lagi nanti, lagi awak dah tak ingat apa benda cikgu ni cerita. Okay? Jelas Ada persoalan tanya. Okay? Sebelum kita habiskan kelas, tolong buka kamera sekejap. Okay, buka sekejap. Buka betul-betul. Buka betul-betul lah. Saya nampak kipas, saya nampak patung. Buat apa saya bergambar dengan patung tu? Kita kan nak bergambar kenangan kita. Kan? Razi, takkanlah gambar patung tu Razi nak buat apa? Oh, Cik Razi. Kliman, tak buka Kliman? 1, 2, 3. Okay, terima kasihlah yang bekerjasama
Okey, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dalam grup. Okey. Apa-apa boleh tanya, jangan malu-malu. Dan kalau ada masalah ke cepat-cepat, dan kalau ada tugasan ni cepat-cepat buat supaya awak terus nampak apa yang saya terangkan. Okey, sekian dulu untuk kelas kali ini. Kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As. Okey, terima kasih semua yang hadir kelas. Saya sangat menghargainya. Mudah-mudahan kita akan terus belajar dan terus istiqamah. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Alert kalau saya ada bagi apa-apa. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama Elvin. Sama-sama.